Untuk itu kita nak bersama dengan Peguam Syar'i dan Peguam Sivil yang tidak asing lagi, yang berbahagia Encik Nur Azmir Zakaria. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Azmir. Waalaikumsalam, selamat pagi Farah. Sihat Encik Azmir ya? Baik, Alhamdulillah. Dah Baik. boleh kerja ni, sihat lah. Alhamdulillah, syukur. Okey, dan kita nak bercakap tentang isu yang sedang hangat diperkatakan, isu yang tengah viral Encik Azmir ya. Ya. Berkenaan dengan jenayah yang lately ni banyak sekali berlaku ke atas wanita dan juga remaja perempuan di luar sana. Sangat menakutkan kita, terutamanya macam saya sendiri sebagai seorang ibu yang mempunyai anak-anak perempuan. Memang sangat menakutkan. Berada di luar dari rumah saja kita dah mula rasa gusar, bimbang dan sebagainya. Baiklah, berkenaan dengan media sosial yang menjadi ruang mangsa dalam gangguan seksual ni, apa pendapat Tuan sendiri pada kita yang mengendalikan media sosial kita sendiri? Silakan Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia media sosial ni dia bukannya satu benda yang bebas. Maksudnya tak adalah kalau kita nak tulis tu kita tidak ditakbir oleh undang-undang. Tak. Kita ni bukan duduk di zaman rimba. Itulah semua dia. benda ditakbir oleh undang-undang dan dalam negara kita khususnya kita ada banyak undang-undang yang boleh kita nak cater berkaitan dengan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan media sosial ni. Dan kalau berkaitan dengan media sosial ni untuk fokus isu kita pada hari ini, contohnya kalaulah seseorang itu menghantar komen-komen yang bersifat lucah dan sebagainya di dalam Facebook dan ataupun kita boleh panggil cyberbully dalam berbentuk seksual juga. Benda ini juga sebenarnya undang-undang kita sudah pun cukup untuk menangani kes-kes sebegini. Contohnya kalau kita lihat kepada Akta Komunikasi dan Multimedia, khususnya macam Seksyen 211 sudah pun memperuntukkan bahawa kalau mana-mana orang yang menghantar komen-komen yang jelek ataupun bersifat lucah sebegini di laman media sosial, mereka ini sebenarnya boleh didakwa di bawah Seksyen 211 ini. Jadi maksudnya jadi maksudnya benda ini tak adalah maksudnya kita nak kata undang-undang biarkan begitu saja. Jadi tapi yang pentingnya saya nak sarankan kepada orang awam, jika menjadi mangsa kalau nak buat aduan dan sebagainya, jangan lupa screenshot. Itu penting. Segala bukti ya? Ya, bukti itu akan dijadikan sebagai bukti ketika dibicarakan di mahkamah nanti. Tapi jangan risaulah, maksudnya pihak polis kita dan juga dari pihak SKMM mereka mempunyai equipment yang mencukupi untuk menyiasat siapa pelaku dia. Sebab contohnya macam pihak polis ni dia ada bahagian forensik dia dan mereka boleh detect IP pembuat posting tersebut di mana. Apatah lagi kalau posting tersebut dibuat melalui telefon yang ada SIM card. Sekarang ni SIM card semua sudah didaftarkan mengikut nama dan IC masing-masing. Jadi semua benda ni sebenarnya sudah direkodkan. Kita ni sebenarnya kalau buat hal je jangan duk ingat polis boleh lepas kita begitu saja. Tak. Anytime mereka boleh datang dan cari kita dan dakwa kita dan tangkap kita untuk didakwa. Baiklah Encik Azmir, sebelum ni pun kita dah baca banyak sangat berkenaan dengan kes-kes rogol, pencabulan dan juga apa juga tindakan yang berkaitan dengan seksual kanak-kanak perempuan. Seperti apa yang tular baru-baru ini berkenaan dengan seorang ibu yang menyamban sebuah sekolah kerana anaknya diganggu, ada gangguan seksual dan sebagainya sehingga menyebabkan anaknya depres dan sebagainya. Dan apakah yang boleh kita lakukan sebagai seorang ibu ni? Saya sendiri bila tular perkara-perkara begini membuatkan kita risau, bimbang dan sebenarnya. Di sekolah juga, sebelum ni kita tertarik dengan kempen Perogoh Dalam Rumah. Jadi di sekolah juga sebenarnya dengan gurau-gurauannya, dengan kawan-kawan dan sebagainya terdedah juga kepada perkara-perkara sebegini Encik Azmir. Mungkin Encik Azmir boleh jelaskan sedikit? Okey. Dia kita yang pentingnya kita sebagai, maksudnya kalau kita sebagai ibu bapa lah, kita perlu ingat bahawa apabila kita menghantar seseorang anak kita ke satu institusi, institusi itu tak kira lah di sekolah itu, di sekolah itu sama ada sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta. Betul. Mereka ini mempunyai satu tanggungjawab. Dalam bahasa undang-undangnya kita panggil duty of care ataupun tugas berhati-hati. Maksudnya mereka ini apabila kita hantar anak kita ke sekolah, mereka ini perlu jaga keselamatan kita dan sebagainya. Jadi dalam isu-isu seperti gangguan seksual, apatah lagi yang melibatkan kecederaan,
Jadi sebenarnya ibu bapa boleh sampai peringkat mengambil tindakan untuk menyaman sekolah tersebut. Faham? Sebabnya kes-kes mahkamah telah memutuskan bahawa sebenarnya guru-guru ini sebenarnya mempunyai tanggungjawab untuk menjaga anak-anak ni. Dan termasuk terutamanya guru besar dan juga guru penolong kanan, warden. Antara kes yang disebutkan contohnya warden itu sendiri untuk mengawal dan sebab mereka mempunyai jadual. Ada satu kes tu, tak silap saya di Terengganu, hakim sampai marah kepada warden tu. Dia Faham? kata sebab you sebagai warden, you ada jadual untuk jaga. Tapi kenapa you tak jaga? Sampai menyebabkan kecederaan kepada pelajar ni. Jadi, itu boleh menyebabkan sekolah itu boleh disaman. Tapi kalau di sekolah kerajaan, ibu bapa tu, nanti bila saman, dia akan jadi saman kerajaan lah. Dan kerajaan yang terpaksa bayar bagi pihak sekolah. Cuma kalau sekolah swasta, syarikat yang mentadbir sekolah itu boleh disaman lah. Dan kalau kalau kes itu menang, nanti syarikat itu akan membayar kepada ibu bapa tadi. Jadi ibu bapa juga ada, orang kata ialah tanggungjawab, ada peranan juga, sebenarnya ada hak juga untuk kita menyaman pihak sekolah jika seandainya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, minta simpang, minta dielakkan kepada siapa jua di luar sana. Baiklah, sepanjang Tuan Azmir mengendalikan banyak kes-kes berkenaan dengan kes rogol, liwat dan sebagainya, mungkin ada pengalaman ataupun cerita yang sukar untuk dilupakan dan boleh di-share kepada masyarakat untuk dijadikan pengajaran, Encik Azmi. Boleh tak? Ada tak? Okey, dia ada dua benda yang saya nak share. Dia satu benda dari segi saya nak ceritanya, undang-undang kalau berkaitan dengan rogol ni terutamanya ataupun liwat pun samalah. Dia menjaga ataupun amat-amat protect kepada mangsa. Faham. Jadi maksudnya kepada mangsa dia tak perlu rasa takut. Termasuk ibu bapa yang kalau melihat anak itu menjadi mangsa dia tak perlu takut. Sebab menjadi satu tabu lah di kalangan masyarakat kita kerana merasakan bahawa kalau dia report nanti takut pelaku itu akan mengganggu kita. Dia sebenarnya tidak. Undang-undang apabila once kita report polis, JKM terus akan take over untuk jaga kebajikan kanak-kanak itu kalau ia melibatkan kanak-kanak sebagai contoh. Dan juga polis juga boleh mengambil perintah interim ataupun maksudnya perintah sementara untuk menjaga keselamatan pengadu tersebut. Jadi kita sebagai yang mengadu itu jangan khawatir walaupun pelaku itu mungkin melibatkan bapa kandung kepada si anak ini tadi. Kita duk risau kata alamak mungkin ibu lah kan. Kalau contoh dalam kes haruan makan anak ni, maksudnya mungkin ibu ni dah risau kalau dia buat report nanti apa yang berlaku nanti si suami pukul dia ke apa ke tidak. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang boleh tangkap. Jadi maksudnya kalau si ibu tu datang ke balai polis dan membuat tangkapan dan polis setelah menerima kes itu, polis boleh menangkap pelaku tersebut. Dan sebab itulah ada satu benda yang saya nak tekankan juga. Selalu yang berlaku ialah, bukan selalulah, maksudnya ada kes-kes yang terpencil berlaku di mana ibu-ibu ni apabila menerima aduan daripada anak, contohnya berkaitan dengan apa-apa sama ada diperlakukan secara salah oleh bapa ataupun dia ada kes dekat sekolah dan sebagainya, kadang-kadang ibu ni dia mengambil sikap mudah, apatah lagi kalau pelaku tu yang dituduh tu adalah dekat dengan si ibu. Sebabnya mungkin dia rasa tak percaya kepada anak ini. Ini yang kadang-kadang yang berlaku yang menyedihkan. Seharusnya kalau benda ini kanak-kanak ini datang mengadu kepada kita, jangan kita terus ambil enteng. Sepatutnya kita bawa kanak-kanak itu terus ke klinik untuk membuat pemeriksaan. Jadi dekat situ biar doktor determine lah sama ada dari sisi psikologi maupun fizikal aduan kanak-kanak itu adalah betul ataupun tidak. Kalau betul, maksudnya kita terus ke balai polis dan membuat laporan. Dan kalau tak betul pun, alhamdulillah. Cuma janganlah kita mengambil sikap, alah dia ni budak-budak, mungkin dia reka cerita, jangan. Sebabnya kanak-kanak ni dia tak pandai nak express. Apatah lagi kalau kita sebagai ibu pula mengambil sikap mudah. Okey, itu satu faktor. Yang faktor yang kedua ataupun isu yang kedua saya nak tekankan dekat sini ialah kes-kes rogol ataupun kita panggil statutory rape, rogol bawah umur ini saya nak tekankan juga. Dia terbahagi kepada dua. Satu yang melibatkan memang dia dirogol betul secara paksaan. Ada juga kes yang melibatkan suka sama suka. Tetapi ibu bapa apabila melihat anaknya ini diperlakukan sedemikian rupa walaupun anak ni dia suka rela buat benda tu, tetapi sebabkan benda tu dia rasa malu jadi dia buat report polis dan akhirnya si lelaki yang memperlakukan itu ditangkap dan akhirnya didakwa dan dipenjarakan. Tetapi
yang tak settle lagi sebenarnya adalah kepada anak kita ni. Maknanya yang menjadi yang dihukum sebenarnya adalah pelaku. Tetapi kita jangan lupa dalam kes suka sama suka ni, anak perempuan kita tu macam mana kita nak settle dia? Jadi dalam kes-kes begini, patutnya kita sebagai ibu bapa, kita jangan malu untuk merujuk anak kita ini kepada pusat-pusat pemulihan ataupun kepada pakar-pakar yang memang diiktiraf. Sebab dari segi pusat pemulihan tu ada banyak dan saya tak nak sebut kat sini siapa. Tapi boleh cari. Dan juga kita jangan kesampingkan pakar-pakar yang boleh memberikan nasihat secara profesional kepada anak ini. Kita sebagai ibu bapa, kita sebenarnya dari segi, ialah kita orang awam, kita sebenarnya tak adalah sangat kepakaran tentang perkara tersebut. Betul. Dari segi anak itu, dari segi psikologinya dan sebagainya. Jadi benda ni elok je serah kepada pakar. Pakar ni pula tak semestinya kita kena pergi yang swasta, kerajaan, hospital kerajaan. Ada banyak pakar dari segi psikiatri dan sebagainya yang boleh memberi nasihat kepada kita sendiri sebagai ibu bapa, macam mana kita nak jaga untuk anak-anak yang istimewa sebegini. Jadi sebab itu benda ni ada banyak faktor yang saya rasakan kita sebagai ibu bapa tu mempunyai banyak peranan. Saya tertarik dengan apa yang diperkatakan tadi, Encik Azmi kata berkenaan dengan terma suka sama suka tu kan. Semalam saya ada membaca beberapa kenyataan berkenaan dengan rogol dan juga zina. Dia dua perkara berbeza ni, Encik Azmi. Boleh tak Encik Azmi menjelaskan dan juga memberi seranan kepada kita ibu bapa ni kan? Bagaimana agaknya kita ni nak mendidik anak-anak kita, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan anak-anak kita bebas daripada menjadi mangsa dan juga bebas menjadi pelakunya. Nasihat kepada Encik Azmi. Baik, dari segi syariah pun sebenarnya, dari segi zina ini dan juga rogol itu telah ditafsirkan. Rogol itu maksudnya dikategorikan juga sebagai zina, tapi zina secara paksa ataupun ikrah yang dipanggil bahasa Arabnya. Jadi maksudnya kalaulah kita nak samakan antara zina dan rogol ni secara sama rata, tak betul. Sebabnya rogol tu dia melibatkan paksaan. Walaupun tak sebabnya dia ada dari segi syariahnya dia ada melibatkan paksaan. Jadi apabila melibatkan paksaan itu oleh siapa? Yang merogol. Jadi kita tidak boleh menyalahkan 100% kepada mangsa tersebut kerana benda ini bersifat very subjektif. Dia tak sama macam contoh kita nak samakan suka sama suka macam statutory rape tadi. Maksudnya kes rogol bawah umur tadi, itu satu isu yang berbeza. Tetapi dalam undang-undang kita, kalau kes kanun kesesaan sekalipun, ada beberapa kategori dari segi nak hukum pun. Dari segi kalau di rogol, maksudnya rogol itu ada juga maksudnya dari segi contoh dia menggunakan kedudukannya sebagai seorang bos, sebagai seorang majikan. Jadi dia gunakan status itu untuk macam memaksa majikan. Tetapi pekerja. Jadi pekerja ni pula memanglah dia tak lari. Tapi disebabkan keadaan itu, kalau aku lari, aku fikir aku kena buang kerja. Tapi jadi nampak seolah-olahnya macam suka sama suka. Tapi bukan begitu. Sebabnya tidak adalah bentuk paksaan secara fizikal. Tetapi benda itu paksaan secara mental. Jadi maksudnya benda ini yang pentingnya kita kena faham undang-undang di situ, di mana letaknya satu-satu perkara itu apabila ia berlaku. Dan jangan kita sama ratakan semua perkara. Okey, jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Encik Nur Azmi Zakaria, Peguam Syar'i dan juga Peguam Sivil. Terima kasih Encik Azmi kerana sudi meluangkan masa. Sorry kami kacau pagi Sabtu ni. Tak apa, no problem Farah. All the way from Kuching ni Saya dari Ipoh. Dekat Ipoh sekarang. Okey. Sampaikan salam pada semua. Terima kasih Encik Azmi. Okey, sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.